vakum lah. Dah sediakan slide Jadi tadi pun ada budak masuk keluar, ada budak masuk keluar. Aduh. Masa tu penting sebab masa cikgu 8 suku sampai 9.45 sebab cikgu tak nak ganggu kamu. Kalau besok ada kelas, cikgu tak nak ganggu kamu Jadi malam ni cikgu nak present, jadi cikgu minta kamu masuk dalam talian Okey, cikgu mulakan kelas. Okey, yang ini yang cikgu tunjuk pada kamu rumusan dulu. Ini format lama Ni format lama, jadi format baru beza Sebabkan ikut format lama, kamu diberi petikan dan bahan grafik lah. Ni dah ada jawapan lah. Ni format lama tau. Tapi kalau format baru, dia lain. Ni cikgu dapat info dari kawan cikgu lah kita dua. Kalau format lama, dia punya pengenalan ni okey Tapi yang pada bahagian isi ni, antara usaha tersebut, sepatutnya antara usaha menerapkan nilai murni. Itu yang sepatutnya. Ini format tahun 2022 lah, tahun lepas. Jadi kamu kena tulis fokus. Antara usaha menerapkan nilai-nilai murni. Kalau kamu tulis antaranya, isi pertama ni kosong. Cikgu ulang sekali Kalau kat sekolah, antaranya ialah isi pertama ni kosong. Okey, antara usaha tersebut, ini format lama. Sepatutnya antara usaha menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat termasuklah. Itu format baru Faham Okey, kalau katakan dalam perpesaan, antaranya ialah isi pertama ni kosong lah. Isi kedua betul, tiga betul, empat betul. Contoh Okey. Kalau katakan kamu tulis fokus 1 antara usaha menerapkan nilai murni, ni betul lah. Betul. Okey. Fokus 2 pun sama. Jadi sebenarnya untuk makluman kamu, untuk bahagian isi, kamu kena nyatakan 8 isi lah. Kamu kena nyatakan 8 isi. Kalau kat sini ada 4, kamu kena nyatakan lagi 4. Jadi sebaiknya kamu nyatakan 9 Kalau katakan kamu punya isi kamu lah. Isi kamu ini salah. Fokus 2 pun salah. Isi yang kedua 3 betul kan? Okey, jadi kamu tolak lah, tolak 4. Tolak 4. Maknanya tolak 2 lah, 2 masuk 4 markah lah. Sepatutnya isi markah dia 16. 16 tolak 4. Tinggal 12. Isi 12. Isi 12, bahasa automatik kurang daripada, dia bagi 2 lah. Maknanya antara 5 atau 6. Antara 5 atau 6. Jadi maksudnya kalau 5, 12 tambah 5, 17. Okey. Pengenalan lain. Pengenalan dia punya markah lain. 2 tambah 2, 4. 17 tambah 4 dapat 21. 21/30 Okey. Jadi untuk bahagian kesimpulan, ini format lama tau. Ni tahun 2021 tak boleh pakai Kesimpulannya, apa temanya nilai murni? Nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat perlu ada sokong supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Okey, faham tak? Tak faham ni? Faham tak? Faham? Rosni faham tak? Ada soalan tak? Okey. Cikgu terang lagi sekali Kalau tak faham, nanti cikgu buat soalan yang SPM lah. Soalan set pensel soalan SPM. Contoh macam ni. Contoh macam ni kan. Ni soalan SPM sebenar. Soalan SPM peringkat negeri lah tahun lepas kan. Okey, tengok bahagian rumusan. Okey, tengok sini. Rumusan kan, 30 markah Masa dia cadangkan 45 minit. Buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda dikalahkan sama guna sini. Okey, ini dia punya arahan dia lah. Dia ada bahan 1, dia ada bahan 2. Bahan 2 lah. Ni lagu era cyber. Lagu era cyber.
Okey, jadi kat sini kamu kena cek isi. Apa dia punya fokus 1, apa fokus 2. Inilah penipuan sindiket cyber. Penipuan sindiket cyber dilihat semakin membimbangkan. Saban hari semakin kuat media melaporkan mengenai kes individu yang ditipu oleh penjenayah cyber. Walaupun secara keseluruhannya kes jenayah semakin turun, kes jenayah indeks cyber pula semakin membimbangkan. Hal ini demikian kerana sudah menjadi lumrah dunia akhir zaman apabila masyarakat gemar memaparkan kehidupan pribadi mereka kepada umum. Menggunakan aplikasi media sosial, menerusi teknologi dan gadget yang sedia ada sehingga menjadi sasaran penjenayah cyber. Kes jenayah cyber membabitkan 4 kesalahan iaitu jenayah telekomunikasi, love scam, e-financial fraud dan e-dagang atau belian dalam talian. Oleh itu sudah tiba masanya pihak berkuasa memperhebat literasi keselamatan cyber bagi memerangi jaringan cyber yang membabitkan rakyat negara ini sehingga menelan belanja kerugian ratusan juta ringgit. Strategi Keselamatan Cyber Malaysia 2020-2024 pula telah bersetuju pihak berkuasa perlu memperketat undang-undang jenayah yang lebih tegas untuk menggentarkan penjenayah cyber. Okey, kat sini ada fokus 1, ada fokus 2. Ya. Jadi kata kunci ialah penipuan sedikit cyber. Okey ya. Jadi apa fokus 1? Fokus 1 apa? Daripada peringkat pertama ni, dia ada fokus 1, dia fokus 2. Kata kunci kat situ apa? Temanya lah penipuan sedikit cyber. Apa fokus 1 ya? Fokus 1 ialah punca-punca berlakunya sedikit cyber penipuan sedikit cyber, punca-punca. Apa punca-punca dia? Jadi untuk makluman kamu, cikgu ada beritahu kamu kan. Bila kamu tengok nak tengok isi, kamu tengok penanda wacana, contohnya OLIK itu. OLIK itu kan penanda wacana. Ini isilah. Pihak berkuasa memperhebat literasi. Ini ialah langkah-langkah lah. Ini langkah-langkah kan. Ini pokok 2 langkah-langkah ya. Okey, ada lagi tak? Nampak pula. Pihak berkuasa perlu memperketat undang-undang cyber yang lebih tegas. Ini langkah juga kan. Okey, ada punca. Mana punca dia? Punca dia kat atas. Apa berlaku punca sedikit cyber? Apa punca dia? Masyarakat gemar memaparkan kehidupan pribadi mereka kepada umum menggunakan aplikasi media sosial. Itu punca lah. Maksudnya sekarang ni banyak kalau media sosial dia tunjuk apa? Dia tunjuk rumah dia, rumah banglo lah, kekayaan dia lah. Lepas tu dia apa? Dia sampai ke tahap dia terlalu percayakan contohnya skim cepat kaya dan sebagainya, love scam lah, dia tengok I love you lebih lah, tengok lelaki dia handsome, padahal Afrika punya orang kulit gelap. Orang Afrika ni senang je, letak mana-mana gambar dia boleh lukis wajah contohnya kan, macam kamu kan, kamu nak handsome kamu rupa kamu boleh ubah tau, boleh ubah daripada muka gemuk jadi kurus. Macam-macam lah teknologi sekarang, macam mana teknologi digital orang muda jadi tua, orang tua jadi muda, macam-macam boleh buat. Itu penipuan cyber macam-macam ni maksudnya punca dia apa? Puncanya ialah masyarakat gemar memaparkan kehidupan pribadi mereka kepada umum menggunakan aplikasi media sosial Okey, ada punca lagi tak? Ada satu punca, ada 2 lah langkah. Okey Jadi 3 isi kan. Apa lagi? Sikap tamak segelintir mangsa. Ini isi jugalah. Jadi untuk makluman kamu, baris pertama setiap peringkat ada isi. Sikap tamak segelintir mangsa mengharapkan keuntungan segera. Ini apa? Ini ialah apa? Ini ialah punca. Punca maksudnya skin cepat kaya kan. Dia katakan labur 1,000 dapat 5,000 katakan. Kan? Kena tipulah punca kan. Ada juga nampak. Ada, maksudnya kalau kamu nampak pula ada isi, ada juga ada isi. Ni juga kan. Jadi maknanya bila kamu menjawab bahagian rumusan ni, kamu guna pemaris, kamu tengok. Ada juga, Cikgu Mazlan kata juga ada isi. Ini isi lah. Ada juga masa tidak mahu buat laporan polis. Inilah punca lah. Punca berlakunya sedikit cyber. Dia malu, jadi makin menjadilah. Kerana malu. Selain jumlah kerugian yang kecil. Okey. Oleh itu, ini penanda wacana. Pihak berkuasa perlu menyediakan masyarakat awam. Ini langkah lah.
Langkah-langkah mengatasi kabel iaitu pihak berkuasa perlu menyediakan masyarakat awam secara terus melaporkan kepada pihak berkuasa. Ini skim jadi mangsa jenayah cyber. Okey, dapat PC dah. Banyak kan? Ni akal 3, ni 4. Ni apa? Ni 5. Banyak tu. Lepas tu bawah lagi 6. Banyak kan? Banyak. Lebih daripada 6 sini. Banyak. Okey, tengok ni pula. Budak ni faham tak faham ni? Faham tak? Faham. Adina sudah faham Okey bagus. Okey, cikgu teruskan. Jadi kan? Okey, jadi cikgu nak beritahu kamu kan, bila kamu cari isi, jangan tersilap fokus. Jadi kat sini petikan membincangkan punca-punca penipuan syarikat cyber dan langkah-langkah mengatasinya. Ini langkah-langkah mengatasi penipuan syarikat cyber lah. Okey, bila masuk pada isi pertama, okey, punca-punca penipuan syarikat cyber termasuklah isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Contoh ada 4 lah ya. Okey, kalau ada pelajar dia tu cikgu masalah, saya boleh tak saya buat 6 punca 2 langkah? Boleh, tak ada masalah. Yang penting 8 isi. Nak baik 9 isi ya. Faham tak? Tapi jangan sekali-kali kamu tak ambil isi bahagian 2. At least ambil 1. At least ambil 1. Sekarang fokus 1 punca, fokus 2 langkah ya. Okey ya. Kalau tidak nanti dia akan tolak. Maksudnya bila kamu dapat isi, tiba-tiba kamu salah bahagian punca tu, kamu salah, kamu tak letak fokus, hilang 2 markah. Satu isi dia hilang 2 markah. Yang kedua pun hilang juga. Jadi dia akan tolak markah bahasa daripada bahagian isi. Maknanya kalau katakan isi kamu 12, bahasa kamu 5 aja. 12 tambah 5, 17. Okey ya. Kalau pengenalan ni betul. Tapi masalahnya bila isi salah, fokus 1 salah, pengenalan pun salah lah. Pertikaian ni bicara kesan-kesan. Otomatik salah. Dia ada kaitan ya. Jadi maksudnya pengenalan pun salah juga. Hilang 2. Jadi maksudnya 17 saja. Penutup? Penutup mungkin betul lah. Kalau katakan kamu buat macam cikgu ajar. Kesimpulannya, penipuan syarikat cyber perlu diatasi supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Jadi kamu kena ingat bagi isi sangat penting ya. Okey kat sini. Okey. Cyber dan IT melengkapi zaman untuk kemudahan dan kemakmuran, namun telah disalahgunakan hingga pendidikan dan etika diperkenalkan. Ini langkah lah. Langkah apa? Hingga pendidikan dan etika diperkenalkan. Ini langkah jenayah cyber kian membara, pemimpin dan rakyat bersatu arah. Kempen kesedaran. Ini pelangkah. Kempen kesedaran. Okey, ini pula. Cyber membangun haus diawasi, antivirus dipasang pada peranti. Ini langkah juga. Nampak? Langkah kan? Okey. Akan diguna untuk kita agar hidup lebih sempurna, akan diguna untuk berwaspada. Ini langkah. Akan diguna untuk berwaspada. Ini pun isi juga okey. Dapatlah ni ada 4 isi. Kamu ambil 2 pun jadilah okey, ada soalan tak? Mana budak ni? Faham tak? Faham ya? Oh sini faham? Rumusan suka nak masuk bahagian lain Okey faham. Okey lah tu. Banyak lagi faham lah tu. Okey, sekarang cikgu nak ajar bagaimana nak jawab bahagian petikan umum. Ni cikgu nak ajar kamu, tolong dengar baik-baik ya. Ini yang format lama, tengok betul ke salah. Okey. Tengok petikan umum Oh ni tak ada Oh tak ada lah. Okey, tengok ni. Okey. Penjagaan kesihatan dan pemakanan seimbang seharusnya bermula dari rumah. Seluruh ahli keluarga perlu mempraktikkan amalan ni sejak kecil lagi. Okey. Cikgu minta kamu dengar betul tu. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Kalau soalan nombor 3, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah? Ini kamu hanya perlu nyatakan isi saja. Pada pendapat saya, ada langkah yang perlu diambil oleh seluruh ahli keluarga dalam usaha menjaga kesihatan ialah ibu bapa hendaklah apa?
mengamalkan pemakanan seimbang. Okey, ataupun menggalakkan ataupun menyuruh anaknya mengambil pemakanan seimbang dan mendapatkan rawatan daripada doktor. Contohlah, kalau boleh 3 makan ni 3 isi, nyatakan 3 isi. Contohnya mengambil pemakanan seimbang, menjaga melakukan senaman, dan mendapatkan rawatan daripada doktor. Ini kalau macam ni. Tapi kalau macam ni, jelaskan. Bila jelaskan, mesti ada supaya ataupun agar. Nampak Maksudnya, bila kamu nyatakan, mesti ada supaya atau agar. Yang ni tak ada Sebab ni tak ada jelaskan. Jadi maksudnya, kalau katakan soalan tu, dia kata bincangkan. Kalau soalan tu kata bincangkan. Kalau bincangkan, maksudnya kamu mesti ada supaya atau agar. Okey, dapat begitu juga kalau soalan-soalan lain. Okey, contohnya, jelaskan, huraikan, bincangkan, perlu ada kata hubung seperti supaya, agar, kerana apabila jawab soalan kebat. Okey. Tetapi kalau soalan kata nyatakan dan senaraikan, tak perlu kata hubung apabila jawab soalan kebat. Faham ke tak faham ni? Faham tak? Faham. Faham cikgu ulang lagi sekali Kalau kata soalan kebat, dia tulis jelaskan, huraikan, bincangkan. Okey? Kamu mesti ada kata hubung seperti supaya, agar atau kerana. Okey. Tetapi kalau soalan tu dalam kebat dia nyatakan dan senaraikan, tak perlu ada kata hubung. Maksud supaya tak ada, agar tak ada, kerana tak ada, kamu terus masuk isi. Kemudian tu jawab kalau boleh 3 markah, 3 isi. Okey, kalau 4 markah, 4 isi. Cikgu galakkan kamu jawab 4 markah, 4 isi Satu patutnya kita backup lah. Soalan tu soalan backup dia. Kalau salah, maksudnya betul lah kan. Soalan yang isi yang keempat tu betul dapat markah penuh Contoh dia, cikgu bagi jawapan cikgu cakap spontan Akan baik anda menghadapi kenaikan berat badan yang mendadak. Selepas PKP lah yang lalu masa badan dia daripada 80 jadi 120 katakan ada ada anak murid cikgu kat sekolah masa dia tingkatan 4 80. Lepas tu bila masa tingkatan 3 badan dia normal lah. Bila PKP tu bila masuk tingkatan 5 berat badan dah 120. Bila cikgu tanya kenapa, dia kata duduk rumah tak ada makan tidur, kerja pun tak kerja, badan gemuk 120. Bila 120 nak gerak pun susah. Okey. Jadi akak anda cuba berdiet. Ada je lah, berdiet tak dapat. Berdiet maksudnya bila badan dah naik, nak kurus tak boleh, tak berhasil. Jadi kamu tengok kawan kamu yang gemuk-gemuk. Kat sekolah pun kamu pernah tengok, mungkin kamu pun ada kawan kamu yang gemuk-gemuk ke Depok ni kan. Okey, sebagai sahabat FPT, anda berasal untuk membantunya. Jelaskan tindakan yang boleh anda lakukan. Okey, jelaskan tindakan. Sebelum cikgu bagi jawapan, cikgu nak tanya jawapan daripada kamu lah. Apakah yang perlu kamu buat kalau ada kawan kamu gemuk ni? Siapa nak bagi jawapan? Lepas ni cikgu bagi jawapan penuh. Adam? Kamu nampak kat sekolah ada kawan kamu gemuk kan? Apa yang perlu kamu lakukan supaya kawan kamu ni tak give up? Dia nak diet tapi tak berhasil. Jadi apa perlu kamu buat? Biar je. Rasli. Apa perlu kamu buat? Nanti cikgu betulkan balik jawapan kamu. Kamu bagi jawapan, cikgu betulkan balik. Siapa nak cuba? Adriana. Adriana? Ya. Apa perlu kamu buat kalau kamu nampak kawan kamu yang gemuk ni, dia diet tapi tak berhasil? Apa nasihat kamu? Siapkan apa? Menasihatkan dia supaya tidak mudah putus asa. Lagi? Agar agar saya itu dapat menurunkan berat badan. Nampak? Jadi bila kamu jawab, mesti ada kata hubung.
Saya akan menasihatinya secara tidak berkuasa agar saya itu dapat menurunkan berat badannya. Bagus. Itu cikgu nak seorang hebat Sebab dia kata jelaskan. Bila jelaskan mesti ada kata hubung. Okey, itu isi pertama. Isi kedua pula. Muhammad Zakwan. Zakwan ni senyap dia. Kamu ada kawan kamu yang gemuk. Dia diet tak berhasil. Apa perlu kamu buat? Tadi dia kata menasihatinya. Yang kedua apa dia? Saya akan apa? Ya? Apa dia? Saya akan buat apa? Saya akan apa? Saya akan mendorongnya melakukan senaman. Supaya berat badannya akan berkurangan. Yang ketiga apa lagi? Rosni, apa perlu kamu buat? Ya? Apa perlu buat? Saya akan apa? Saya akan apa? Ya? Saya akan apa pula? Jawapan apa cepat? Sebelum cikgu bagi jawapan. Tadi yang pertama, saya akan menasihatinya. Bagus. Yang kedua, saya akan mendorongnya melakukan senaman. Yang ketiga apa? Saya akan kira apa? Ini soalan peperiksaan amalan untuk SPM untuk peperiksaan kamu pun mungkin keluar. Saya akan apa? Saya akan apa? Saya akan membawanya. Berjumpa dengan pakar kesihatan. Pakar kesihatan agar dia dapat menjaga pemakanan dengan baik. Boleh okey, jadi kat situ cikgu dah beritahu kamu cara nak menjawab soalan kebat. Jadi untuk maklumat kamu, sebab kamu nak periksa kan. Bila nak periksa, jadi cikgu minta kamu dengar betul-betul bagaimana nak jawab soalan kebat Kalau kamu tak jawab soalan kebat dengan baik, kamu hilang markah Nombor 1, nombor 2 senang. Nyatakan penyertaan kesihatan. Ni kamu kena tengok bahan 1, bahan 2 lah. Perbezaan kesihatan baik Malaysia dahulu dan sekarang. Jawapan ada kat sini. Bahan 1 dengan bahan 2. Soalan kebat yang susah kan. Soalan kebat sangat susah Okey, cikgu nak masuk juga kepada Imbakub Imbakub cikgu dah letak kat sini. Ni Imbakub. Okey. Jadi bila kamu jawab bahagian A katakan, bahagian A atau bahagian B kan, kamu nak jawab soalan peperiksaan kan, apakah teknik yang sesuai? Ini ialah modul contoh kat sini. Dia kata berikan pendapat anda tentang punca-punca berlakunya gejala buli. Punca-punca berlakunya gejala buli. Okey. Apakah punca-punca berlakunya gejala buli? Punca-punca berlakunya gejala buli termasuklah masalah kepincangan keluarga. Mengapa? Mengapakah kepincangan keluarga menyebabkan gejala buli ini berlaku? Hal ini terjadi demikian kerana ada segelintir ibu bapa gemar bergaduh seperti anjing dengan kucing dan mendera anaknya tanpa kemanusiaan. B. Bagaimanakah kepincangan keluarga mendorong gejala buli? Lantas, anak-anak yang sering didera akan bertindak ganas di sekolah dan memukul-akannya demi mendapat perhatian daripada ibu bapa. A. Apakah kesan kepada masa buli ini? Masa buli akan sering dibuli dan hidup dalam ketakutan. Masa ini tidak dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan hidup terombak-ambing di kota bak layang-layang putus tali. Kemudian, U. Apakah ungkapan yang sesuai daripada situasi ini? Peribahasa Melayu ada menyebut nasi sudah menjadi bubur. P. Ayat penegas. Apakah penegas daripada isi ini? Contohnya masalah kepincangan keluarga merupakan punca berlakunya gejala buli. Okey. Okey, dapat? Faham tak? Jadi maknanya bila kamu nak guna teknik Imbakub ni,
bila kamu nak jawab bahagian B, isi bahagian B, okey, jadi dia kata kamu kena tengok kata kunci. Kata kunci ialah punca-punca berlakunya gejala buli. Okey, jadi bila kamu menggunakan teknik bakub, dari segi pengolahan tu cantik, ya. Kamu ada idea kepada mengapa, huraian dia apa, bagaimana, bagaimanakah berlakunya gejala buli ini, bagaimanakah kepian keluarga menurut. Jadi maksudnya bila kamu dah kuasai teknik bakub, kamu boleh menulis dengan baik sebab kamu boleh fikir apakah dia punya ayat demi ayat. Idea, mengapa, bagaimanakah, kesan, ungkapan, penegas. Ada berapa ayat? 1, 2, 1, 2, okey, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat. Okey. Kalau kamu dah kuasai, kamu masuklah pandangan tokoh-tokoh filosof. Tokoh-tokoh filosof, jadi maksudnya bila kamu masuk tokoh filosof boleh ada 7 atau 8 ayat, ya. Ini ialah teknik imbakub. Okey, teknik imbakub, ya. Mana budak ni? Okey, faham tak? Kat sekolah ada tak cikgu kamu ajar teknik imbakub, ya? Ada ke tak ada? Kat sekolah kamu ada tak ajar teknik imbakub? Tak ada, Tak ada. Tak ada. Jadi kat sekolah, kalau cikgu kamu tak ajar, malam ni cikgu nak ajarlah menggunakan teknik imbakub. Ya. Jadi teknik imbakub ni kamu boleh ambil maklumat ni, kamu nak gunalah handset kamu tangkap gambar. Okey, sebab teknik imbakub ni paling mudah. Paling mudah bila kamu mengolah, sebab untuk bahagian B kamu kena olah lebih 350 patah perkataan, ya. Jadi baru-baru ni cikgu pergi bagi seminar lah ke satu sekolah. Dia sekolah ni sekolah Cina lah. Sekolah Cina. Jadi sekolah Cina pun ada juga budak yang pandai menulis kan. Jadi adalah beberapa orang pelajar Cina kata, dia kata cikgu, dia kata apa teknik yang boleh saya guna, dia kata. Budak Cina jangan kamu ingat ada pelajar Cina yang fasih berbahasa Melayu. Okey. Budak pandai kan, dia fasih bahasa Melayu, pandai berpidato pun ada budak Cina ni. Dia cakap guna teknik imbakub. Lepas tu dia tunjuk ada sebuah buku imbakub. Cikgu, ni ada buku imbakub. Budak Cina kaya punya duit kan. Ni buku imbakub cikgu. Tapi pelik lah, dia punya uraian tak sama macam cikgu ajar. Kata betul. Uraian sama. Sebab cikgu ada tengok ada sebuah buku imbakub, harga lebih kurang sebuah buku 16 ke 18 ringgit. Tebal gila, tebal sangat. Lepas tu kaedah uraiannya tak sama macam cikgu ajar. Sebab cikgu ajar lebih senang, ya. Dia boleh guna untuk katakan menjawab soalan punca-punca boleh, soalan kesan-kesan boleh, langkah-langkah. Jadi malam ni cikgu nak tunjuk pada kamu imbakub boleh diguna untuk menjawab soalan demikian, ya. Yang pertama sekali, kamu kena bentuk soalan. Ni modul, bentuk soalan. Apakah punca-punca? Ni kan punca kan? Mula I ni idea. Apakah punca-punca berlakunya gejala buli? Okey. Kalau boleh menulis, pada persepsi saya sudah terang lagi bersulung, punca-punca berlakunya gejala buli termasuklah masalah kepincangan keluarga. Nampak Jadi maksudnya yang penting sekali kamu dah ada dia punya maklumat kat sini. Apakah ini dia jawapan ni lah. Masalah kepincangan keluarga. Ini dia punya point dia. Okey. Mengapakah kepincangan keluarga menyebabkan gejala buli ni berlaku? Okey. Hal ni terjadi demikian kerana ada segelintir ibu bapa gemar bergaduh seperti anjing dengan kucing dan mendera anaknya tanpa fi kemanusiaan. Mengapa? Okey, sekarang kita perdalamkan lagi. Bagaimanakah kepincangan keluarga mendukung gejala buli? Okey. Lanjutan itu kan. Lantas anak-anak yang sering didera. Anak sering didera kan? Anak-anak yang sering didera akan tidak kena di sekolah dan memukulakannya demi mendapat perhatian daripada ibu bapa. Ini contoh ada satu sekolah, cikgu dulu pernah mengajar dekat SMK Lasas Sentun. Ni budak-budak ramai budak India lah. Lebih kurang 67% budak India. Jadi satu hari masa cikgu mengajar kita kelas tu, ada budaknya budak tingkatan 3 dia pergi dia ambil geometri dia lukakan tangan dia tau. Dia kelar-kelar tangan dia. Jadi cikgu terkejut lah. Geometri kan tajam kan. Dia kelar-kelar kan.
Lepas tu cikgu tengok budak-budak lain pun takut. Dia kata masa tu waktu relief. Kenapa ni? Ibu dah diam. Lepas tu dia lama barulah dia orang beritahu. Dia kata budak ni cikgu, dia cakap bisik-bisik kan. Kalau saya terlanggar meja, dia tumbuk saya. Bayangkan kalau kata engkau kalau terlanggar meja budak ni, dia tumbuk, dia lempar, dia tendang. Nampak? Jadi budak-budak semua takut. Jadi masa cikgu ajar tu dalam kelas, semua tok rumah tau. Dia bukan pandang cikgu, dia pandang budak tu. Jadi cikgu rasa macam pelik sikit kan. Semua pandang kat budak tu. Dia ni takut dia. Lepas tu cikgu pun ambil tindakan tegas, pantas, cikgu bawa budak ni pergilah bilik kaunseling kan. Jumpa kawan cikgu kaunselor kan. Jadi sepatutnya kaunselor tak boleh bagi tahu cikgu tau. Kaunselor kena simpan maklumat ni kan. Orang pelajar memang sulit disimpan, dia takkan hebohkan. Jadi oleh sebab cikgu dia nak bagi apa? Dia bagi tahu cikgu lah sebab cikgu tanya kan. Jadi kita Alal Mazlan, cikgu Mazlan kejap. Dia buka tingkap sikit. Dia kata sekarang cuba kau tengok dia belakang budak tu. Jadi bila cikgu tengok, cikgu terkejut kat belakang budak tu berbirat. Maksudnya bapak dia pukul dia dengan tali pinggang. Budak India ni kan, siap budak ni. Dia pukul dengan tali pinggang. Jadi budak ni masih dera lah. Jadi bila masih dera dia dah sakit, jadi oleh itu dia pun buat kat orang lain. Dia nak suruh orang lain sakit macam dia rasa. Ni masa pendera. Jadi dia bulilah budak dekat sekolah. Jadi entah satu hari tu, masa tu budak ni tak masuk hospital lagi lah. Waktu rehat, budak ni dia pergi rehat. Jadi entah macam mana ada budak Cina, budak padang besar ni kan, terlanggar dia. Berlakulah pergaduhan, tumbuk-menubuk dalam kantin tu. Tumbuk. Lama budak yang padang besar ni kalah. Dia kalah. Sebab apa? Budak yang tingkatan 3 ni bila kena tumbuk, dia tak ada rasa sakit langsung. Dia macam tumbuk pantal, tak ada rasa sakit. Dia tumbuk budak-budak tu lama-lama. Budak Cina ni pun tersungkur. Jadi cikgu pun tengok cikgu tu mengadu, bawa dia pergi hospital. Jadi kaunselor bawa dia pergi hospital. Rujuk hospital, pergi jumpa rawatan psikiatri lah. Sebab budak ni tak boleh tak boleh. Jadi pengetua pun minta supaya budak ni dipindahkan ke sekolah lain. Hospital, pindah sekolah lain sebab tak boleh. Sebab kalau ada budak ni, satu sekolah akan dapat malapetaka. Jadi bapak dia kena tangkap. Kes polis, bapak kena tangkap. Penderaan kan, bapak kena tangkap lah. Jadi kat sini, kamu tengok budak ni apakah kesan kepada masa buli? Jadi Imbaku, I, M, B, A, K. Jadi ada K tu kesan Imbaku mesti ada satu kesan. Masa buli akan sering dibuli dan hidup dalam ketakutan. Masa ini tidak dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan hidup tombak ambing di kota bak layan-layan putus tali. Ungkapan dia, peribahasa Melayu ada menyebut nasi sudah pilih kubur, tuntasnya masalah kepincangan keluarga merupakan punca berlakunya gejala buli Okey, ini ialah untuk punca okey. Sekarang kamu tengok pula ni. Kejap ni pula. Ini langkah. Imbakuk I, M, B, A, K, U, P. K, U, P. Nampak ini I. Apakah cara-cara saya menghormati guru? Katakan. Pada pendapat saya, cara-cara saya menghormati guru adalah dengan memberikan tumpuan suatu guru sedang mengajar. M. Mengapakah saya perlu menghormati guru? Hal ini terjadi demikian kerana sikap saya itu dapat mengurangkan perasaan sakit hati dan itu contohnya macam kat sekolah kan. Adalah kalangan pelajar dekat sekolah, dia buat bising. Jadi cikgu Mazlan sebenarnya pentadbir bukan guru biasa, pentadbir. Penolong kanan. Jadi ada satu hari tu cikgu pilih sekolah pergi tengok-tengok. Tiba-tiba pandang ada satu kelas, budak tu dia sengaja buat bising kat belakang. Jadi cikgu tengah mengajar cikgu perempuan tu mengandung tengah mengajar. Sakit hati cikgu perempuan tu. Memang sakit hati lah. Kelas ada kelas ada 30 orang. Ada seorang budak ni dia buat bising. Cikgu tengah mengajar. Memang cikgu tu memang sakit hati. Lepas tu cikgu tegur budak tu, cikgu panggil dia keluar. Cikgu buat batu jabat. Jadi cikgu soal dia, kenapa kamu menyakiti
guru kamu. Jadi budak ni kata, dia jawab apa? Jawab, saya buat macam biasa cikgu. Dia kata, saya bukan buat bising. Nampak dia berdolak lagi kan. Jadi bila cikgu bawa pergi kaunselor, bagi mak bapak dia, barulah dia risau. Itu cara dia. Bawa budak dia pergi kaunselor, pergi disiplin, bagi mak bapak dia, barulah dia mengakui. Jadi dia tak akan buat. Jadi pasal sini, bila kamu guna teknik imbakub ni, pertama I. Di soalan kata langkah-langkah atau cara-cara. Uraikan cara-cara saya menghormati guru. Ini jawapan ni lah. Kamu betul kat soalan, apakah cara-cara saya menghormati guru? Pada pendapat saya, cara-cara saya menghormati guru adalah dengan memberikan tumpuan suatu guru sedang mengajar. Itu isi lah. Mengapa? Mengapakah saya perlu menghormati guru? Hal ini terjadi demikian. Jadi maksudnya untuk bahagian mengapa, kamu mesti nyatakan huraian dia, hal ini terjadi demikian kerana. Jangan tulis hal ini kerana. Sikap saya itu dapat mengurangkan perasaan sakit hati dalam diri. Dapat mengurangkan perasaan apa? Perasaan sakit hati, perasaan kecewa dalam sanubari guru. Nampak? Pasal makin tinggi. Boleh guna pasal tinggi nak guna lagi tinggi boleh hal ini terjadi kerana sikap saya itu dapat mengurangkan perasaan kecewa dalam sanubari guru, katakan. B, bagaimana? I am B. BA kan? Bakub KUP. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan? Oleh itu, saya akan mendengar dan bertanya soalan kepada guru agar saya menjadi murid yang cemerlang. Jadi maksudnya, kita tanya soalan, jangan duduk diam aja, jangan buat bising ya. Apakah kesan daripada tindakan saya itu? Kesannya saya mampu memperoleh markah yang tinggi dalam peperiksaan dan menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Nampak Jadi maksudnya dalam bahagian ayat tu, kamu masuklah sikit pasal menarik. Jadi bahasa kamu tinggilah. Kesannya saya mampu memperoleh markah yang cemerlang, markah yang tinggi dalam peperiksaan dan jadi insan yang cemerlang. Jadi mudah insan membina kelas pertama dunia. Atau jadi insan yang bersiasat unggul. Contoh jadi kamu masukkan satu ayat yang tinggi sikit bahasa dia. Apakah ungkapan yang bersuaian? Bahasa Melayu menyebut ilmu pelita hidup. Maksudnya, ialah kan kita nak belajar, kan kita belajar mesti nak ilmu pengetahuan kan. Jadi ilmu tu kan menyinari hidup kita, betul tak? Menerangi kehidupan kita. Kalau tak ada ilmu macam nak berjaya. Ilmu sangat penting. Kamu nak berniaga pula ada ilmu, ya. Kamu nak berjaya pun perlu ada ilmu. Tak ada orang yang tak perlu ilmu, ya. Semua orang nak ilmu. Apakah kata penegas? Jelaslah sikap saya yang beri ketumpuan jadi 1001 maslahat pada saya demi masa depan yang cemerlang, ya. Ada soalan tak? Cikgu lanjutkan lagi ni. Ada soalan ke? Tak ada ni. Tak ada. Tak ada? Tak. Ada soalan? Faham tak yang apa beza punca dengan langkah? Faham tak? Punca, kamu nyatakan apa punca-punca. Yang penting ada satu ayat kesan ya. Bila langkah pun menyatakan satu ayat kesan juga ya. Jadi penting sekali kena nyatakan juga ya. Okey, kamu tengok pula esoknya. Okey, ini cikgu tulis balik dalam bentuk ayat. Bentuk ayat. Pada hemat saya, antara cara saya menghormati guru ialah saya akan memberikan tumpuan suatu guru sedang mengajar. Hal ini terjadi demikian kerana sikap saya itu dapat mengurangkan perasaan sakit hati dalam diri guru. Oleh itu, saya akan mendengar dan bertanya soalan kepada guru agar saya menjadi murid yang cemerlang. Nampak? Anda jadi saya. Kesannya saya mampu boleh makan yang tinggi dalam peperiksaan. Di bahasa Melayu, ilmu pelita hidup perlu dijadikan panduan. Jelaslah sikap saya yang berikan tumpuan menjadi 1001 maslahat kepada saya demi masa depan yang cemerlang. Ini langkah-langkah. Langkah-langkah. Guna teknik bakub ya. Langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Pada persepsi saya, pada tanggapan saya, sudah terang lagi bersulur. Berlangkang banyak di mata masyarakat. Langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya ialah
Pihak kerajaan hendaklah mengadakan kempen kesedaran. Why? M ni mengapa? Why kan? Hal ini terjadi demikian kerana kempen dijalankan itu dapat menyedarkan masyarakat tentang kepentingan mematuhi undang-undang lalu lintas. Okey, so bila kamu masuk yang bagaimana, bagaimanakah kempen dapat dilaksanakan? Okey, bagaimana Okey, dalam hal ini, pihak berkuasa seperti JPJ hendaklah memberikan penerangan kepada warga kota seperti mengedarkan poster dan iklan. Okey, apakah kesannya? Kesannya kadar kemalangan dapat dikurangkan. Apakah ungkapan, slogan pandulah cermat you selamat hendaklah dihayati oleh masyarakat, tuntutannya kempen kesedaran dijalankan ditunjang keharmonian masyarakat. Nampak Imbakup jadi maksudnya bila kamu guna teknik Imbakup ni, kamu punya huraian kamu tu nampak jelas tidaklah terpesong jadi Imbakup ni dia membantu kamu menulis dengan baik Ini kesan lebih kepada kesan. Tadi kamu tengok punca kan? Langkah. Sekarang ni kesan. Jadi cikgu nak tunjuk pada kamu. Teknik Imbakup juga boleh guna untuk soalan tanya tentang kesan. Okey, ni kesan Okey, berikan pendapat anda tentang kesan. Kesan masalah pencemaran sekitar. Jadi bila kamu jadi kesan macam mana nak tulis ayat kesan. Kerana bingung kan nak tulis, tak tahu nak tulis macam mana kesan. Jadi kalau kesan, mestilah semua ayat negatif. Ayat, dia tengok pada tema. Kalau kata gejala bulik, semua ayat negatif. Langkah, semua ayat positif. Kalau kesan, kalau tema itu demikian negatif, kesan semua ayat negatif. Jangan masuk ayat positif. Apakah kesan daripada masalah pencemaran sekitar? Pada persepsi saya ataupun kamu gunalah penanda wacana pun boleh juga. Sama Tok Nadu berkajian lagi, boleh juga pada persepsi saya, sudah tegang lagi bersulur. Antara kesan daripada pencemaran alam sekitar termasuklah imej negara Malaysia akan dipandang rendah oleh masyarakat dunia. M tu kecil jangan besar pula. Mengapakah M? Mengapakah imej negara kita terjejas? Jadi kat sini kat sini dia kata apa? Imej negara Malaysia akan dipandang rendah. Imej lah, isi dia imej Okey, sekarang bila kamu buat yang soalan seterusnya, imej mesti ada. Mengapakah imej negara kita terjejas? Ini terjadi demikian kerana ada kalangan pelancong asing akan merakamkan masalah pencemaran sungai. Sungai ni kecil Ni sungai Kelang ni kata Namahas dan sungai Gombak. Okey, bagaimanakah imej negara ini terjejas? Justru gambar tersebut akan disebarkan oleh pelancong asing itu ke dalam media sosial di segenap pelosok dunia. Nampak tak? Jadi maksudnya, bila kamu masuk pada bagaimanakah, maksudnya kamu kena nyatakan bagaimana keadaan ini terjadi daripada isi dia. Imej yang terjelaskan. Bagaimana keadaan jadi? Jadi, justru gambar tersebut akan disebarkan oleh pelancong asing ke dalam media sosial di segenap. Okey, apa kesannya? Dan Malaysia akan terjejas dan mendatangkan kesan negatif dalam industri pelancongan negara. Bilangan pelancong akan berkurangan dan mengeluarkan hasil pendapatan negara. Apakah ungkapan sesuai? Peribahasa Melayu ada menyebut sudah terantuk baru tengadah. Apakah kata menegas? Tuntutannya masalah pencemaran sekitar mengundang kesan negatif pada nusa dan ibu pertiwi. Nampak nampak tak? Faham tak? Okey, faham tak? Okey, cikgu terang lagi sekali kalau kamu tak faham. Tengok betul-betul Tengok betul-betul. Faham? Apakah kesan soalannya dia kata nyatakan kesan-kesan masalah pencemaran alam sekitar. Isi apa? Isinya ialah imej negara Malaysia akan dipandang rendah oleh masyarakat dunia. Ialah alam sekitar kan, sungai kotor kan, contohnya pembakaran terbuka, itu punya alam sekitar kan. Menyebabkan apa? Menyebabkan air sungai kotor, jerebu,
Itu masalah pencemaran lah. Apa kesan dia? Imej negara Malaysia akan dipandang rendah. Jadi imej negara kita terjejas ya. Jadi bila masuk pada soalan seterusnya, M tu mengapa? Mengapakah? Bagaimanakah? Ni mengapakah imej negara kita terjejas? Ini kan imej negara kita mengapakah? Hal ini terjadi demikian kerana ada kalangan atau segelintir pelajar asing akan merekamkan masalah pencemaran sungai seperti masalah pencemaran sungai seperti Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Sungai Kelang kan kotor, Gombak ni hitam kotor sangat kan. Okey. B, bagaimanakah imej negara ini terjejas? Bagaimana pula? Bagaimana pelancong ni boleh imej kita terjejas berdasarkan yang ayat di atas tu? Justru apa pelancong buat? Gambar tersebut akan disebarkan oleh pelancong asing itu ke dalam media sosial di segenap pelosok dunia. Contohnya kalau wartawan dia ambil gambar hantar ke England, dia hantar dekat mana-mana tempat lah dalam media sosial, banyak lah dia menggunakan handset dan sebagainya, orang tengok. Ni baca dari Malaysia, Sungai Kelang, kotor kan? Ataupun nyatakan kesan-kesan lain lah, jerebu dan sebagainya biasanya pelancong suka dia suka benda-benda macam ni kan, sebab bila rakamkan dia dapat duit. Betul tak? Bila dia buat TikTok dan sebagainya dia dapat duit. Itu cara dia. Jadi apa kesannya? Apa kesannya? Dan Malaysia akan terjejas dan mendatangkan kesan negatif dalam industri pelancongan negara. Bilangan pelancong akan berkurangan dan mengurangkan hasil pendapatan negara. Jadi kesan ni banyak kat sini kan. Kesan daripada yang disebar tu, dia kesan yang daripada industri pelancongan dan mengurangkan hasil pendapatan ya. Jadi apa kat ungkapan peribahasa Melayu sudah tergantung macam dah maksudnya dah berlaku baru kita nak sedar. Nak buat apa kan? Bila katakan bila pelancong dah ambil gambar kat YouTube dan sebagainya, barulah kita baru faham ya. Kesan yang kita ambil kalau kita tak memelihara sungai dan sebagainya. Jadi apakah kata menegas? Contohnya masalah pencemaran alam sekitar. Mengundang kesan negatif pada nusa. Nusa itu masyarakat dan ibu pertiwi. Ibu pertiwi itu ialah negara ya. Okey ya. Boleh tangkap gambar Faham tak? Ada soalan tak? Ada soalan ke tidak ni? Ada soalan? Ada soalan? Rasli, Husni, ada tak soalan? Sebab kamu kena guna teknik imbakub yang cikgu ajar ni untuk bahagian B ya. Kamu pun tak lama lagi nak peperiksaan. Betul tak? Jadi cikgu minta kalau kamu guna teknik cikgu, kamu dapat menulis dengan baik. Tidaklah terpesong. Sebab kalau kamu terpesong, maka akan rendah ya. Itu sebab cikgu minta kamu tangkap gambar. Semua tangkap gambar tak? Ada tangkap gambar? Ada? Ada kan? Ada okey lah. Okey, cikgu sambung ya. Okey ya. Jadi kan, dia dah nyatakan Okey, sekarang cikgu okey, cuba kamu tengok yang ni pula. Okey, tengok yang soalan ni Ni soalannya. Okey, ni kan. Okey, dia kata 4 kata adjektif Cuba kamu cari apa kata sifat. Gariskan tengok sosial kepada masyarakat, kepada pekerja. Pertama kepada pekerja dan bekerja kepada masyarakat. Agensi itu bisa ada tanda sosial. Ada nama agensi. Apa nama agensi? Tapi kita jadi Persatuan Pekerja Malaysia. Apa Pekerja Malaysia buat pada ni? Ini mengadakan apa? Yang ini kat BN
Dia buat apa? Dia buat latihan. Latihan formula pada sekolah. Supaya ada punya bisnes sendiri. Ada nanti. Okey. Pasal kita okey. Tadi latihan lah. Ada seribu dengan kaki yang perlukan kepada masyarakat pada beliau. Ini lagi. Upaya itu dalam okey, dapat tak? Ya, apa jawapan dia? Empat kata adjektif ya, kata sifat. Sedih kan? Pertama sedih, lagi apa lagi? Lebih milukan bila para masyarakat itu korban remisi muni mereka ya. Masih lemah, untuk pelama umum, insiden lemas, di arus deras, angin deras, kata sifat. Terutamanya di kawasan pembuatan atau pintu air lah kemalangan banyak magut nyawa seluruh dunia. Hari ini sebabkan di kawasan kelaikan tenang, ini tenang. Yang memiliki putaran air atau hidrolik yang amat berkuasa dan mampu mengangkat perenang yang handal. Ini kata sifat lah, handal, ya, deras, ya, sedih, kan, muni. Ini kata sifat lah. Kena ayat. Kena bina ayat. Okey, ni pula. Subjek dan predikat. Setiap bukti pemata itu. Ini ialah subjek. Belakangnya predikat. Dapat predikat Okey, kedua. Kedai emas dan pemata menjadi kunjungan wajib bagi mereka yang suka akan perhiasan mewah dan beraneka corak. Kedai emas dan pemata. Itu subjek belakang yang ada predikat. Yang belakang, emas perhiasan yang dibeli oleh wanita atau siapa jua. Ini subjek belakang ni predikat. Contohlah boleh ke tak boleh ni? Jadi subjek predikat dia penting Jadi kalau kamu tengok yang cikgu ajar dulu, yang ni kan, ingat tak balik cikgu ajar ni? Kalau kamu ingat baliklah, ya. Okey. Yang bahagian cikgu ajar, contoh yang ni morfologi, bahagian sintaksis. Bahagian sintaksis. Ini bahagian morfologi lah. Morfologi yang cikgu ajar kamu dulu kan. Ingat lagi tak? Tak pesa ni kan? Dalam morfologi ni, soalan nombor 1. Aspek morfologi itu bukan ialah bentuk kata. Kata tunggal, kata terbitan, kata ganda, kata majmuk. Yang kedua, golongan kata. Kata nama, kata kerja. Kata adjektif, kata tugas. Yang tadi soalan tadi kan, kata adjektif kan. Kamu kena kuasai dia. Yang ketiga, kata yang bukan dalam bentuk fizikal. Kata bukan bentuk fizikal. Tunggal, contohnya proses bentuk kata, pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Ni macam ni lah. Ni bentuk kata, ni golongan kata, ni pembentukan kata. Jadi maksudnya kalau kata tunggal, ni kat bawah dia. Ni kata tunggal. Tanpa imbuhan. Buah, tidur, lebar, batu, sayap. Ni kata tunggal. Kalau kata terbitan, dia ada imbuhan. Imbuhan kadang imbuhan apitan ada tau. Ni ada imbuhan pada awalan. Berbuah, tertidur, perlebaran. Lebar jadi perlebaran. Batu jadi membatui. Ni kata terbitan ni, mem dengan i. Sayang jadi kesayangan. Kalau kata majmuk, dia ada 2 patah kata. Simpulan bahasa pun kata majmuk juga. Atas angin, bawah angin. Ayam tambatan, itu pun kata majmuk. Anak buah, tidur mati, lebar mulut. Ini kata majmuk. Kalau kata ganda, dia macam ni. Kalau buah, buah-buahan, ketidur-tiduran, lebar-lebar, batu-bata, tersayang-sayang. Itu bentuk kata. Ini morfologi tau. Bukan sintaksis morfologi. Kan kata dasar. Dia kadang-kadang bentuk soalan demikian dia akan keluar. Beri kata dasar pada perkataan yang bergaris. Dan bina satu ayat yang sendiri daripada setiap kata dasar. Jadi kat sini kata dasar tanpa imbuhan.
Dia bina ayat mempelajari cara dapat mengelakkan diri kita daripada mengulangi suatu kesilapan. Banyak kesilapan manusia berlaku kerana tidak mengambil iktibar daripada sejarah. Kesilapan lakukan ini tidak harus diulangi oleh generasi kini. Okey, selain itu sejarah menjadi mekanisme utama dalam pembinaan negara bangsa. Martabat sejarah perlu diangkat untuk bentuk kepimpinan rakyat. Jadi kat sini dia dah gariskan. Dia garis. Jadi dia suruh kamu bina ayat. Apa kata dasar dia? Mengelakkan, elak. Mengambil, ambil. Diulangi, ulang. Membangunkan, bangun. Jadi kamu ambil 4, kamu bina ayat. Ya? Jadi bila kamu bina ayat, jangan letak imbuhan. Contohnya kalau katakan elak. Elak. Macam mana nak bina ayat dengan perkataan elak? Cikgu nak uji budak-budak. Okey. Cuba bina ayat dengan kata elak. Elak. Jadi kalau elak, kamu kena masukkan ayat pasif kan? Contohnya apa? Kata nama dia yang pertama. Kata nama yang pertama, kamu ambil saya, aku, beta, patik, amba, kami, kita. Kan? Yang letak imbuhan ni kan? Itu apa? Kereta yang dipandu laju itu telah dapat saya elak. Kereta yang dipandu laju telah dapat saya elak. Nampak? Jangan letak imbuhan kan? Okey. Jadi maksudnya, bila kamu nak jadikan ayat tu tanpa imbuhan, kamu guna kata nama dia yang pertama atau kata nama dia yang kedua. Faham kan? Contoh. Contoh kat sini, cikgu ambil satu soalan. Tengok betul ya. Morfologi kan? Okey, contohnya angkat. Angkat. Kalau angkat macam ni? Bakul yang berat itu telah berjaya saya angkat. Boleh tak? Bakul yang berat itu telah diangkat oleh mereka. Tak boleh. Jadi angkat kamu guna kata nama yang pertama. Bakul yang berat itu telah berjaya saya angkat. Saya, aku. Bakul yang berat itu telah berjaya aku angkat. Boleh tak ada masalah? Kalau aku angkat tak boleh. Aku mengangkat. Bila kamu letak depan aku, dia mesti ada kata kerja atau sitik. Aku telah mengangkat bakul yang berat itu. Itu ialah ayat aktif. Kalau ayat pasif, bakul yang berat itu telah saya angkat. Telah aku angkat. Ya? Contoh Okey, inilah bila kamu bina ayat. Ya? Okey, tengok betul-betul Cikgu ajar. Yang ketiga ialah kata terbitan. Jadi kata terbitan ni, dia ada awalan, dia ada apitan, dia juga yang bahagian akhir lah. Okey ya. Senaraikan kata terbitan. Jadi kat sini yang kamu nampak yang cikgu tunjuk pada kamu ni, ini ialah bentuk-bentuk soalan untuk bahagian morfologi. Bahagian morfologi kan? Yang morfologi dia ada penggunaan kata, dia ada kata nama, kata kerja, kata adjektif, ya. Okey, dia ada banyak lah. Ini bentuk-bentuk dia. Okey, dia kata senarai kata terbitan. Kata terbitan awalan, yang awalan. Awalan masih imbuhan yang awal lah. Nampak? Bertanggungjawab. Hakis, terhakis. Ini awalan. Apa kan? Bertegur kan? Tegur dia bertegur. Ini awalan juga. Rempit, merempit. Jadi dalam soalan peperiksaan, dia tak ada color tau. Color ni tak ada. Jadi kamu kena cek sendiri. Dia kata kata terbitan, awalan, kamu tu imbuhan yang pada awal. Nampak? Jadi cara pertama ialah, bila kamu baca, tengok ada imbuhan. Ada imbuhan. Ini awalan. Ini ada tak? Ini bukan awalan. Ini apitan. Ada dengan i kan? Ini amalan. Amalan. Amal ada an. Ini akhiran ni kan. Akhir lah ya. Jadi dia bertanggungjawab, terhakis, bertegur, merempit. Ini ialah awalan. Kalau apitan, masa ada imbuhan depan dengan imbuhan di belakang. Jadi menghormati. Jadi cara senang saja. Kamu tengok yang ada kata dasar tu kamu bulat-bulatkan. Tengok ada imbuhan tak depan. Ada belakang. Jadi inilah apitan. Macam ni buat. Ada per dengan an, perbuatan. Ni apitan juga. Jiran. Ada ke dengan an. Ni pun apitan, kejiranan apitan. Ni pun sama. Itu cara Lepas tu, kamu kena bina ayat.
Bila bina ayat, bisa ada subjek. Okey. Contohnya Ali. Ali ya sangat bertanggungjawab menjaga ibunya yang sakit. Contohlah dia begitu bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah. Contoh bisa ada subjek Okey. Kemudian kalau katakan apitat, menghormati, menengahi objek nyawa. Dia amat menghormati kakaknya. Ali amat menghormati kakaknya yang sedang belajar di universiti. Jadi kakak dia masuk juga, dia hormat, dia respect lah kakak. Kak Long pandai lah Kak Long. Kak Long belajar macam ni Kak Long. Setuju kan, dia banggalah. Dia bangga kat dia, percaya kan. Ali amat menghormati ayahnya yang rajin bekerja demi menjaga keluarga. Contoh bapak dia kerja. Mungkin kamu tak pernah tengok ayah kamu bekerja kan. Contoh kat sekolah ada budak ni lah. Budak ni dia selalu dia selalu protein sekolah. Jadi satu hari cikgu call lah bapak dia. Bapak datang sekolah. Bila bapak dia datang sekolah, bapak dia heran lah kenapa cikgu panggil saya datang sekolah. Jadi cikgu cakap, saya panggil pakcik datang sekolah sebab anak pakcik ni suka konten sekolah. Jadi bapak dia terkejut tau. Dia kata, betul ke anak saya ni konten sekolah sebab setiap hari saya hantar pergi sekolah. Jadi bapak dia bawa motor, dia hantar. Pagi-pagi hantar. Sebelum 6.30 dia hantar. Rupanya anak dia bila sampai kat pintu gate, terus keluar daripada gate sekolah. Bapak dia hantar kat gate, masuk sekejap dia keluar. Jadi anak dia konten sekolah, bila tanya dia pun mengaku dia terjebak dengan kawan dekat luar, melepak di cyber cafe. Melepak di cyber cafe. Jadi daripada pukul pagi tu, dari pukul 8 dekat cyber cafe, duduk situ 8.30 cyber cafe dah buka. Dia buka pukul 9 dah buka kan. Dia buka sampailah pukul 1, 2 pagi ke 2 petang. Bapak dia ambil masih pukul 2 petang. Dia balik pula. Anak dia balik. Tunggu dekat luar gate. Inilah dia. Jadi bapak dia marah dia. Bapak dia marah dia. Dia kata kau ni betul lah dia kata. Sepatutnya sebagai anak kenalah jaga air muka bapak dia kata. Bapak dia marah dia. Jadi anak dia pun janji tak akan buat benda yang sudahlah. Jadi sebagai anak kita kena dengar cakap mak bapak kena dengar cakap mak bapak. Kena dengar cakap mak bapak Okey, bertegur bersama, cikgu cepatkan sikit Ni kata ganda. Kata ganda dia dah bentuk 3, sama ada penuh, ni separuh, ni berentak. Ada sekolah, ada budak dia cikgu kata ganda berentak ni apa? Berentak macam ni lah, mandi manda, lintang pukang, gunung ganang, hiruk pikuk. Ni kata ganda berentak. Kalau yang penuh, penuh lain, penuh macam sasa-sasa, masing-masing. Dia penuh lelaki ni kata ganda separuh. Laki-laki, lelaki. Siapa-siapa, sesiapa. Dapat ni kata ganda separuh kata ganda separuh. Ni kamu kena faham apa kata ganda penuh, apa kata ganda separuh, apa kata ganda berentak. Kita bawa pula. Kata majmuk. Ni kata majmuk sebenarnya kan kata majmuk guna anda dengan lelaki membina satu ayat di sini dengan setiap perkataan yang dipilih. Ni kata majmuk okey Okey, cikgu nak balik semula pada soalan ni. Banyak sangat cikgu cakap ni kan. Kita tengok soalan lah. Soalan. Okey, cuba kamu tengok bagian novel. Dia novel dulu Mana novel? Novel. Okey. Cuba kamu tengok soalan ni. Okey, cuba kamu cari jawapan Nyatakan tindakan dilakukan oleh Dahlia apabila mendengar suara neneknya. Cuba kamu cari jawapan cepat.
Okey, dapat jawapan tak? Ya? Dapat ke tak dapat? Dapat. Apa jawapan dia? Cuba jawab. Nyatakan tindakan lakukan oleh Dahlia apabila mendengar suara neneknya. Apa Dahlia buat? Cuba jawab. Telekong yang selebunyinya di tubuhnya dibuka. Lagi? Kemudian disangkut di paku dan yang terpacak di dinding. Ada lagi? Menggantikan kain pelengkat dengan kain basahan. Ada lagi? Setelah mengikat rambut, dia keluar dari bilik. Ada lagi? Ada satu tertinggal. Apa yang tertinggal? Mengetap bibir tu. Dahlia mengetap bibir. Jadi maksudnya bila jawab, okey, jawab ya. Antara tindakan dilakukan oleh Dahlia apabila mendengar suara neneknya ialah Dahlia mengetap bibirnya. Okey. Kemudian koma telekung yang lengui tubuhnya dibuka dan disangkut di paku yang cacat di dinding. Okey. Kemudian lalu dia mengganti kain pelikat dengan kain basahan. Okey. Kemudian seterusnya setelah mengikat rambut dia keluar dari bilik. Dapatlah makan berapa? Makan berapa dapat? 4. Berapa makan dapat? 4. Nampak 4? 4 makan kan? Jadi bila kamu jawab, kamu ambil semua isi ni. Jangan dengar kata cikgu kat sekolah lain, dia kata ambil 2. Tak betul tau, ambil semua isi ya. Sebab kadang-kadang isi kamu kadang tak cukup. Ambil semua. Dan gunakan kata-kata hubung ya. Itu yang penting lah. Okey ya. Soalan nombor 2, cikgu nak bagi jawapan. Boleh kamu tulis tak? Tulis ya. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan 2 peristiwa dapat dikaitkan dengan kasih sayang ya. 2 peristiwa dapat dikaitkan dengan kasih sayang. Okey, cikgu cakap kamu tulis ya. Boleh tak? Dah sedia dah? Dah sedia ke belum? Dah. Dah okey, cikgu cakap Cikgu cakap spontan ya. Novel yang saya kaji ialah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Dah. Novel yang saya kaji ialah boleh lah. Novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Dah. Dah ke? Dah. Okey, sambung lagi. Antara 2 peristiwa yang dapat dikaitkan dengan kasih sayang antara watak ialah antara 2 peristiwa yang dapat dikaitkan dengan kasih sayang antara watak ialah bagus. Ialah peristiwa Pak Saidi. Nampak? Peristiwa Pak Saidi. Pak Saidi siapa? Ayah kepada apa? Kan? Peristiwa Pak Saidi. Dah. Yang sanggup menunggang basikal. Peristiwa Pak Saidi yang sanggup menunggang basikal. Dah. Membawa
anaknya Adnan. Membawa anaknya Adnan dah. Membawa anaknya Adnan bersekolah. Anaknya Adnan bersekolah di sekolah Inggeris. Bersekolah di sekolah Inggeris. Demi masa depan anaknya itu. Demi masa depan anaknya itu. Dah. Dah. Okey. Peristiwa ini jelas menunjukkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Right. Peristiwa ini jelas menunjukkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Dah. Dah ke? Dah. Okey. Selain itu peristiwa, selain itu peristiwa Adnan yang begitu menyayangi isterinya Sofiah. Yang begitu menyayangi isterinya Sofiah dengan menghantarnya pulang ke kampung. Dengan menghantarnya pulang ke kampung ketika peperangan sedang berlangsung. Ketika peperangan sedang berlangsung. Tak. Tak ada. Peristiwa ini jelas menunjukkan Lieutenant Adnan amat mengambil berat
keselamatan keluarganya. Daripada ancaman tentera Jepun. Dah. Dah ke? Ha? Dah ke belum? Okey, jadi kalau kamu tengok daripada Nobel Lieutenant Annan ni, jadi Nobel Lieutenant Annan ni Nobel tingkatan 4 ya. Yang tingkatan 4 ni kamu belajar Nobel tingkatan 4 Lieutenant Annan, jadi kamu kena tahu dia punya sinopsis dia apa, tema dia, persoalan dia, latar dia, nilai dia, pengajaran dia, watak perwatakan, semua sekali lah kamu kena faham ya. Jadi dalam Nobel ni dinyatakan bagaimana dalam Nobel ni Lieutenant Annan bertempur dengan askar Jepun di Bukit Candu kan. Jadi dalam tentera Jepun, askar Melayu ketika itu menunjukkan semangat. Dikatakan seramai 150 orang, 52 orang lah. 152 orang anggota askar Melayu ya. Okey. Dan berapa orang askar British kan pun sama juga ya. Okey, mereka telah bertempur lah. Jadi Lieutenant Annan ni bersama dengan 42 orang anggotanya berjuang sehingga tisan darah yang terakhir ya. Jadi dikatakan Lieutenant Annan telah ditangkap oleh askar Jepun dan dia telah digantung di sebatang pokok pokok ceri. Lepas tu yang sedihnya dia telah disarungkan dengan gunaan bayonet ni dia cucuk-cucuk kat badan dia oleh askar Jepun yang jahat ni kan. Padahal masa tu ada masih hidup tau, ditangkap hidup-hidup. Lepas tu dia cucuk sampai daging dia hancur. Tu kisah sedih Lieutenant Adnan ya. Jadi Jepun ni dia tak puas hati lagi bila dah mati ni. Adnan ni dia nak cari lagi Sofia ni. Dia kata kalau majlis suara Melayu dia berani, anak dia macam mana? Jadi dia pergilah cari Sofia, cari Sofia dapat diselamatkan oleh kampung. Jadi dapatlah Sofia hidup ya, tapi Sofia pun akhirnya meninggal dunia kena mendapat penyakit kanser lah sekali kan. Dia mati jugalah. Jadi apakah tema Nobel Lieutenant Annan? Jadi kalau soalan perpisahan dia kata tema Nobel ini ialah tema tentang keberanian keperwiraan anggota tentera ya. Dia ya. Dalam pertahankan tanah air. Itu tema dia. Jadi kadang-kadang soalan keluar tentang tema tentang keberanian, keperwiraan askar Melayu dalam pertahankan tanah air. Jadi untuk maklumat kamu, Nobel ni bahagian kalau kamu tengok soalan di atas ni berdasarkan kepada mana-mana Nobel. Nobel yang kadang-kadang kita tak baca tapi jawapan boleh tengok dekat sini. Tapi yang bahagian 2 ni, soalan 2 yang 6 markah ni, jadi kamu kena tahu juga Nobel Lieutenant dengan Nobel Tirani. Tirani belajar masih tingkatan 5 nantilah. Artinya tingkatan 4. Jadi kamu kena baca jugalah sebab dapat 6 markah kan. Kena tahu juga Jadi kalau Nobel Lieutenant, jadi belajar biasanya kalau pasal Nobel Lieutenant biasanya dia tak begitu dia tak begitu suka kan pasal perang-perang kan. Tapi kalau kamu baca kisahnya sedikit pages tentang
pengorbanan Adnan ni, askar Melayu dalam mempertahankan tanah air ya. Okey ya. Jadi kamu kena tahu jugalah, kalau tak tahu susah kan. Macam Pak Saidi. Pak Saidi ni bapa kepada Adnan. Kamu tahu tak kenapa Pak Saidi ni dia hantar anak dia ke sekolah Inggeris? Sebab dia mahu Adnan dapat pekerjaan baik. Sebab dulu, orang kampung dulu, dia kerja sebagai nelayan, kerja sebagai pegawai getah. Jadi Pak Saidi ni dia berpandangan jauh. Jadi dia hantar anak ni ke sekolah Inggeris sebab dia tahu kalau anak dia belajar sekolah Inggeris, jadi anak akan dapat ilmu pengetahuan lah. Jadi pada mulanya tindakan Pak Saidi ni ditentang oleh masyarakat kampung. Kenapa masyarakat kampung menentang Pak Saidi? Sebab dia kata Pak Saidi kata kau dah sesat dia tu. Kau tahu tak orang putih tu? Kafir dia tu. Apa kau nak belajar ilmu tu? Pak Saidi kata kita nak dapat ilmu dia supaya kita dapat banyak pengetahuan. Belajar bahasa Inggeris penting dia kata. Jadi dia kata kalau kau masuk sekolah Inggeris dia kata anak kau jadi Kristian dia cakap. Jadi Pak Saidi ni dia tak dengar cakap orang kampung, dia hantar juga anak dia sekolah Inggeris ya. Jadi Adnan pun bersekolah di sekolah Inggeris. Di sana Adnan ni dia bijak tau. Adnan digambarkan seorang pelajar yang amat bijak. Walaupun dia budak Melayu tapi dia rajin, dia bijak, cerdik kan. Dia sangat ringan tulang ya. Adnan dia sangat ringan tulang, dia selalu tolong cikgu dia. Cikgu Inggeris semua sangat sayang ke Adnan ya. Sampai Adnan ni dia menang tempat pertama dalam pertandingan sawahan bahasa Inggeris. Nampak Adnan menang tau. Pertandingan tu tapi dengan biasanya orang cakap bahasa Inggeris orang Salih kan, budak-budak putih kan. Tapi Adnan boleh menang. Bayangkan orang Melayu kan menang. Dia boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik kan Adnan. Kemudian dia telah terpilih untuk melanjutkan pelajaran menjadi seorang guru pelatih bahasa Inggeris lah. Jadi Adnan tolak. Kenapa Adnan tolak? Sebab datuknya merupakan seorang pesilat ya. Jadi dia nak jadi seorang seorang tentera lah. Sebab jiwa pada diri dia ialah jiwa seorang tentera kan, jiwa askar lah. Jadi Adnan pun nak pergi jadi askar. Jadi bila Adnan nyatakan kat bapak dia suka. Bapak Adnan tak larang suka. Yang larang ialah mak dia. Mak Bila larang dia. Dia kata kau buat apa, dia kata kau masuk tim mati, kata anak mak mati. Dia kata adik kau masuk askar. Anak kau dia seorang tentera laut kan. Jadi kau ni anak mak. Mak dia takutlah Adnan macam itu kan. Jadi anak dia Adnan pun dia pun minat juga ya. Jadi tak boleh nak tahan-tahan. Ya. Jadi jadilah askar ya. Jadi askar dapat dia pangkat pula. Jadi Lieutenant Adnan sebab dia berpelajar Inggeris. Belajar Inggeris. Lepas tu dia berkahwin dengan Sophia. Sophia ni merupakan seorang perempuan yang cantik kat kampung tu dan jadi kegilaan ramai pemuda-pemuda kampung lah. Tapi Sophia amat suka pada Adnan ya, amat suka pada Adnan. Jadi Adnan dapat berkahwin dengan Sophia ya. Jadi masa Adnan bersungguh mentahkan Bukit Candu di Tawan Askar Inggeris ni, dikatakan kakinya telah tercedera. Tentera Jepun telah tembak. Luka tau. Walaupun kaki luka, Adnan ni tak menyerah kalah. Dia tembak lagi. Dah habis peluru guna bayonet, dia serang lagi. Adnan kan. Masa tu dia baru kahwin kan. Jadi dia punya kepala dia tu dia tak ingat. Dia tak ingat bini dia ingat nak mati je cakap. Dia ingat. Jadi Adnan dia bercerita kat budak-budak sonok dengar. Semangat patriotik pada diri Adnan tu lah. Jadi maksudnya novel Lieutenant Adnan, ada budak tanya, Cikgu Mazlan dia kata, kenapa banyak-banyak novel? Kenapa novel Lieutenant Adnan? Sebab sebenarnya nak ukur semangat patriotik, semangat cinta akan tanah air dalam kalangan murid, dalam kalangan remaja, dalam kalangan budak sekolah. Sebab sekarang ni budak-budak sekolah dia dah makin terhakislah semangat patriotik dalam diri mereka. Ada setengah tu dia duduk dekat luar negara, bakar bendera, pijak pemimpin kan, macam-macam. Jadi antara salah satu cara untuk kita jadi seorang patriotik yang ada semangat cinta pada tanah air dengan memahami pengorbanan Lieutenant Adnan. Anak Melayu, anak kampung Sungai Ramal, anak kampung.
tapi berjaya dalam pelajaran, dipandang tinggi oleh cikgu Inggeris kerana pandai bercakap dan usahawan menang tempat pertama bahasa Inggeris, dan akhirnya dinaikkan pangkat sebagai lieutenant kerana dia berkelulusan Inggeris dan sanggup mati pula demi tanah air. Demi tanah air. Walaupun dah berkahwin, isteri dia cantik, tapi masih lagi nak mati kerana tanah air. Itulah dia semangat patriotik, semangat jati diri yang ada dalam kalangan anak muda beranak yang tidak ada pada anak muda zaman sekarang. Kalau sekarang kamu tengok budak-budak muda sekarang, banyak tak ada semangat patriotik, kurang semangat patriotik. Jadi dia tak ada semangat nak berjaya dalam kehidupan, ada masa dia pergi merempik, ada masa pergi melepak, dia kurang nak bersungguh-sungguh jadi anggota masyarakat. Jadi kita mesti contoh adenan ni belajar bersungguh-sungguh, berjaya dalam pelajaran, menyumbang bakti kepada masyarakat, menyumbang bakti kepada negara. Jangan sia-siakan masa depan dengan melepak. Gunakan masa dengan sebaik-baiknya. Masa sekarang cikgu ajar bahasa Melayu kan. Gunakan masa dengan sebaik-baiknya. Tumpukan perhatian. Kalau ada masalah, tanya soalan. Jangan berdiam diri. Sebab masa itu emas. Kamu pun tak lama lagi akan masuk tingkatan 5. Sekarang dah masuk bulan 11. Lepas tu bulan 12. Bulan 12 2 minggu cuti. Bulan 1 SPM kamu dah tingkatan 5. Bila masuk tingkatan 5, kamu ada lebih kurang setahun lagi, habislah, tinggallah alam persekolahan. Jadi masa itu sangat pendek Masa sangat pendek mana budak ni dah tak payah tengah. Mana faham tak? Cikgu cakap ni macam cikgu seorang ni cakap. Mana dah budak ni? Mana dia? Faham tak? Faham jadi kat sini cikgu nak beritahu kamu pasal atenan ni Jadi kalau kita tengok peristiwa Pak Saidi ni, peristiwa Pak Saidi ni dia menghantar atenan ke sekolah Inggeris, patutnya jadikan teladan Kenapa jadikan teladan? Sebab bila Pak Saidi menghantar anak-anaknya ke sekolah Inggeris, sudah tentu anak-anaknya akan dapat pendidikan formal daripada sekolah Inggeris. Jadi anaknya yang berjaya ini sepatutnya dijadikan sebagai teladan kepada orang kampung yang lain. Sebab pada masa itu orang kampung kebanyakan hantar anak dia ke sekolah pondok. Jadi Pak Saidi tegas. Dia tegas mata atenan belajar di sekolah Inggeris. Kenapa? Walaupun di Malaysia pun dia tegas. Sebab dia tahu kalau anaknya bersekolah Inggeris, anak akan dapat pekerjaan yang baik. Sebab Pak Saidi seorang yang berpandangan jauh. Berpandangan jauh. Jadi seorang ayah yang sayang akan anaknya, dia akan hantar anaknya walaupun menunggang basikal jauh. Jauh tau. Supaya menunggang basikal keluar kampung, masuk kampung.